Okey, so untuk video ni kita sambung lagi, iaitu menambah atau menolak pecahan algebra dengan penyebut yang tidak sama. Okey, kes yang pertama kita tengok bila salah satu daripada penyebutnya ialah gandaan bagi penyebut yang lain. Okey, kita tengok contoh 16. Kita tengok soalan ni adalah 3/4y tolak 1/2y. Okey, dia cakap salah satu pada penyebutnya ialah gandaan bagi penyebut yang lain. Kita tengok 4y dan juga 2y. 4y dan juga 2y ni adalah 2y, 4y adalah gandaan bagi 2y. So sekarang ni kita samakan penyebut. Maknanya 2y ni bila kita darabkan dengan berapa, kita akan dapat 4y. Okey, 2 darab 2 sama dengan 4. So kita darabkan 1/2y ni darabkan dengan 2. So kita nak samakan penyebut dia. Okey, kita kena ingat bila bawah pun darab 2, bawah darab 2, atas pun darab 2. Jadi 3/4y tolak 1 darab 2/2y darab 2. So 1 darab 2 kita dapat 2, 2y dapat darab 2 dapat 4y. So penyebut dia dah sama, kita boleh jalankan operasi macam biasa. 3 tolak 2 kita dapat 1/4y. Ini jawapan dia. Okey, seterusnya kita ada soalan B, 4/rs tolak 2r over s. Okay, langkah pertama kita samakan penyebut. Ni rs, yang ni s saja. Macam mana kita jadikan dia rs? Jadi cara dia adalah kita kena darabkan dengan r. Bila bawah darab r, atas pun kena darab r juga. Jadi atas jadi 2r kuasa 2, bawah jadi rs. Jadi penyebut dah sama, kita boleh tolak. 4 tolak 2, r kuasa 2 per rs. Tapi kita tinggalkan jawapan tu sampai sini saja sebab 4 tak boleh tolak 2r kuasa 2 sebab dia lain jenis. Next, kita tengok kes seterusnya iaitu penyebut pecahan tersebut tidak mempunyai faktor sama. Okay, tengok contoh 17. Soalan A, 5x per 3 tolak 3x per 2. Okay, jadi kita tahu 5x per 3 dan juga 3x per 2 ni penyebut dia 3 dan 2 tak ada faktor yang sama. Maknanya 2 darab berapa pun nombor bulat tak boleh jadi 3. Jadi macam mana kita nak buat? Kita darabkan 3 ni dengan 2, 2 ni dengan 3 untuk samakan penyebut. Jadi bila 3 kat bawah ni darab 2, 5x ni pun darab 2. Bila 3x ni darab, bila 2 ni darab 3, 3x ni pun darab 3. Kita buat macam ni sebab kita nak samakan penyebut. Dia dapatlah 5x darab 2, kita dapat 10x, 3x darab 3 dapat 9x. So 10x tolak 9x dapat x per 6. Okay, contoh, maaf, ni contoh B. Ini contoh B. Kita ada 2A per 3 tambah B per 2C. Okay, 3 dan juga 2C ni tak ada faktor sepunya. Jadi kita darabkan 3 dengan 2C ni untuk samakan penyebut. Okay, 3 darab 2C dan juga 2C ni kita darab 3. Jadi bila 3 yang kat bawah ni darab 2C, atas ni pun kena darab 2C. Bila 2C darab 3, B pun darab 3. Jadi kita dapat 2A darab 2C, 4AC, 4A dan juga C. B darab 3 dapat 3B per 6C. Okay, kita tinggal sampai sini je. Next adalah contoh 18. Soalan A, kes dia adalah penyebut pecahan mempunyai faktor sepunya. Okay, kita tengok. A 1/4P tambah 4/6P. Okay, 4 dan juga 6 ni ada faktor sepunya. Faktor sepunya tu macam mana? Cikgu harap kamu ingat lagi iaitu common factor. Okay, cikgu tulis. Faktor untuk 4 berapa? 4
sama dengan 1, 4, 2, 2. Faktor untuk 6 adalah 2, 3. 1, 6. 1, 6. Okey. So, dalam 4 ada berapa yang sama dengan 6? Macam 6 ada 6, dan sifir 4 ada berapa yang sama dengan 6? Kalau 6, 6, 12, 18. Kalau 4, 4, 8, 12. Kita dah jumpa. 12 kat sini, 12 kat sini. Ni untuk 6. Jadi 6 darab dengan 2, kita akan dapat 12. Lepas tu kita darab 2 kat sini. Tapi sebenarnya dia 6P, tapi sama je lah sebab 4P dan juga 6P. Kalau 4 ni darab apa? Ni darab 1, darab 2, darab 3. Jadi 4P darab 3. Dan bila bawah darab 3, atas pun darab 3. Sama dengan ni. Bila bawah darab 2, atas pun kena darab 2. Ni 1 darab 3 dapat 3, 4 darab 2 dapat 8, 3 tambah 8, 11. 4P darab 3 dan juga 6P darab 2, kita akan dapat dua-dua tu adalah 12P. So ni jawapan dia. Okay, seterusnya kita tengok. M per 4R tolak 5M per 14RS. Jadi kita tengok 4 dan juga 14 boleh menghasilkan nombor apa yang sama? Okay, kita tulis 14 darab 2 dapat 28. 14 darab 3 dapat 14 darab 3 dapat 42. Sekejap ya. Kita tengok kat sini. Kalau 4 pula. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Okey. Jadi kita tengok kat sini. 28 kat sini kan sama dengan 28 kat sini. Jadi kita tengok 4 ke darab berapa jadi 28. Jadi adalah 4 darabkan dengan 7 dapat 28. Kalau 14 kat sini, 14 darab 2. Okey. Jadi kita tengok. Kat sini ada 4 dan juga 14. Jadi kita darabkan dengan berapa yang dapat jadi 28. Kalau 4 darab 7. Jadi 7 ni kena ada S kali. So kita nak, sekarang kita punya tujuan, kita nak samakan penyebut. Jadi sebab ni ada S, yang ni pun kena ada S. Jadi 4R darab 7S dapat 28RS. Kalau yang ni 14RS, ni dah ada R, ni ada R, ni pun dah ada R. So kita tak perlu darab lagi dengan R. Kita just darab dengan 2. Dapat 28RS. Bila bawah darab 2, atas pun darab 2. 5M darab 2 dapat 10M. M darab 7S dapat 7MS. Okay, jadi jawapan dia 7MS tolak 10M per 28RS. Okay, next. Seterusnya, pendaraban kita akan belajar 2.3.2, pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra. Okay, pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra. Dia kata, untuk mendarab dan juga membahagi ungkapan algebra, anda perlu memfaktorkan. Kejap ya, cikgu highlight. Perlu memfaktorkan ungkapan tersebut. Okey, ingat balik kita belajar sebelum ni macam mana nak faktorkan ungkapan tu, kemudian memansuhkannya sekiranya terdapat faktor sekunya. Kalau ada faktor sekunya, kita boleh
potong dia ataupun mangsuhkan dia. Okay, contohnya macam ni. 2P tambah 4 bahagi per ataupun P kuasa 2 tolak 4. Okey. Mula kita faktorkan. Perasan tak? 2 dan juga 4 ni sama. 2 dan 4 ni adalah faktor sepunya. Jadi kita faktorkan dia. 2 kita letak kat luar. Lepas tu darabkan dengan, kan ni 2P. Jadi P 2 kita dah buang kat luar. Tinggal P saja. P tambahkan dengan, ni kan 4. 4 bahagi 2, sebab 2 kita kat luar, dari 2 je. Jadi P tambah 2. Kalau ni pula, P kuasa 2 tolak 4, kita faktorkan macam ni. P kuasa 2 tolak 4 sama juga dengan P kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 kan 4. Jadi P kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Jadi P kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 kita boleh faktorkan macam ni. Ni kamu kena hafal sebab ni memang bentuk macam formula dia ataupun bentuk wajib dia, bentuk dia. Kamu dah pernah belajar sebelum ni sebenarnya, tapi cikgu just nak remindkan. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama juga dengan A campur B. A tolak B. Okay, sini silap ya. Ini yang betul. Jadi kita tulis ni kat bawah, P kuasa 2 tolak 4, kita dah fakturkan macam ni. Jadi kita tulis yang kita dah fakturkan. P tambah 2 dengan P tolak 2. Dan P tambah 2 ni kita boleh mansuhkan ataupun cancel ataupun potong dengan yang ni. P tambah 2, P tambah 2. Jadi tinggallah 2 per dengan P tolak 2. Kita mansuhkan sebabnya, tuan perasan tak? P tambah 2 per dengan P tambah 2. Jadi berapa? Dari 1 kan? Jadi kita boleh potong bila ada ungkapan yang sama. Okay. Jadi ini jawapan dia. Okay, contoh 19. Kita tengok. Soalan dia, A kuasa 2 tolak 1 darabkan per 2AB darab dengan B kuasa 2 per 1 tambah A. Okey, kita tengok A kuasa 2 tolak 1. Sebenarnya A kuasa 2 tolak 1 sama dengan A kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Cuba kamu tekan kalkulator. 1 kuasa 2 tu dapat berapa? 1 kuasa 2 tu sebenarnya 1 juga. Jadi kita boleh faktorkan yang macam tadi. Jadi A tambah 1 darabkan dengan A tolak 1 per 2AB darabkan dengan B kuasa 2. B kuasa 2 tu kan B darab juga dengan B. Jadi kita boleh pecahkan macam ni. Per 1 plus A. 1 tambah A, sebab kita darab, dia 1 tambah A kat sini, ada 1 tambah A kat sini. Jadi kita boleh masukkan. Okay, dan juga B kat sini, kita boleh potong dengan B kat sini. Jadi kalau A tolak 1 darab dengan B per 2A. Okay, so untuk B, kita ada soalan H tambah K kuasa 2 bahagi over dengan 2K tolak H darabkan dengan 6K tolak 3H dan juga H kuasa 2 tolak K kuasa 2. Okay, so kita tengok H tambah K kuasa 2 bersamaan dengan 2 ungkapan H plus K. Jadi H tambah K, darabkan dengan H tambah K. Over ataupun per dengan 2K tolak H. 6K tolak 3H, 6 dan 3 ni kita ada faktor yang sama. Jadi kita boleh faktorkan dia. Iaitu kita keluarkan 3. Sebab kita dah keluarkan 3, 3 darab 2 sama dengan 6. Jadi kat dalam tinggal 2K dan juga tolak H. Okay. 2K tolak H, kita boleh potong ataupun masukkan ataupun cancel dengan yang ni, yang warna hijau ni. 2K tolak H kat bawah ni dengan 2K tolak H yang kat atas ni. H tambah K, kita boleh potongkan dengan ni. H tambah K, H tambah K. So sekarang tinggal H tambah K darab 3 per dengan H tolak K. Okay. Ingat kalau dia darab, bila atas denominator dan juga numerator, dia
sama, kita boleh masukkan ataupun cancel. Macam ni H tambah K dekat atas, dekat numerator. Dekat denominator dia kita ada H tambah K juga. Jadi kita boleh potong ataupun cancel. Dan ni 2K tolak H, 2K tolak H. Tapi 3 ni kekal kat sini. 3 dari H tambah K. Okey, seterusnya C. Kita ada 5A per A tambah 2B bahagikan dengan 2AB per 3A tambah 6B. Kita kena ingat sebelum ni sebenarnya kita dah pernah belajar. Sebelum ni kamu dah pernah belajar pasal ni. Bila bahagi, tengok ni ya. A per B bahagikan dengan 2 per 3. Dia akan jadi darab. A per B darabkan dengan ni kamu kena terbalikkan. Asalnya 2 per 3 je sekarang. Tapi sekarang ni jadi 3 per 2. Okay. Jadi 3 per 2. Dia sama juga dengan ni. Sebabkan dia 5A per A tambah 2B darabkan dengan 3A tambah 6B. Tengok kat sini. 3A tambah 6B per dengan 2AB. Okey. 3 dan juga 6 ni macam biasa. Dia ada faktor sepunya. Jadi kita keluarkan 3. Dari 3 tinggal A je dalam ni. Tambah 6B jadi 2B. A tambah 2B. Okay. 5A ni pula kat sini. 5A per A tambah 2B. 3A tambah 2B. Ingat cikgu cakap tadi, bila dia ada ungkapan yang sama, atas dan ke bawah, kita boleh potong ataupun masukkan. Jadi kita masukkan A tambah 2B dengan A tambah 2B ni. A ni pun sama dengan A ni, jadi kita boleh masukkan. Dia dah jadilah 5 darab 3 per 2B. 2B yang sini je tinggal. Okay, 5 darab 3 dah 15. 2B jadi 15 per 2B. Okay, seterusnya kita belajar 2.3.2 gabungan operasi ungkapan algebra. Okay, tengok contoh 20A. Soalan dia 2 per 5B darabkan dengan 15A tambah 25B tambah A per B. Langkah pertama macam biasa kita permudahkan ungkapan yang sama. Okay, kita tengok kat sini. Okay, sebenarnya ni kat sini, kita potong 5 ni. Dekat sini 2 per 5B, 15 dan juga 25 ni kan ada dalam safe 5. Jadi kita boleh keluarkan 5. Sebab apa? 5 boleh darab. 5 boleh jadi 15 dan juga 5 boleh jadi 25 dengan darabkan nombor lain. Okay, contohnya 5 darabkan dengan 3A tambah 5 darab berapa jadi 25? 5 darab 5 kan? Jadi 5 darab 5. Sebab B ni dah ada, dan kita tulis dia B kat sini. Dia dah 5 darab dengan 3A tambah 5B yang ni. Okay, jadi kita tengok. Ni kan darab. Ni kira atas. Bila macam ni, maknanya 5, 3A per 5B per 1. Jadi maknanya ni bahagian atas. Bahagian atas kita tengok dia ada 5. Jadi ni pun ada 5. Jadi kita boleh potong 5 ni dan juga 5 ni. Okay, jadi tinggallah 2 darabkan dengan 3A tambah 5B. Okay, ni maintain. Sebab 5 je potong. Tapi yang dalam ni still ada. Per dengan B yang kat sini. B kat sini. Tambah A per B. Jadi B ni sama-sama denominator yang sama. Jadi kita boleh tambahkan sekali. Jadi 2 darab 3A dapat 6A tambah 5B tambah A. Jadi 7A tambah 10B per B. Okay, kita tengok soalan B. Soalan B pula. 2. Soalan B ni sebenarnya sama je. Nanti cikgu akan teruskan lagi untuk next video. Okay, terima kasih.